like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk 1.1 iaitu tajuk Sains KSSM tingkatan 4 iaitu peralatan perlindungan diri. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita nak menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri serta fungsinya. Suara cikgu ke laut. Okey, pernah tak awak lihat orang memakai pakaian ni? Cikgu rasa zaman-zaman COVID ni awak selalu tengok kan orang pakai pakaian ni kan? Kita panggil apa? Kita panggil dia adalah PPE iaitu Personal Protective Equipment. Soalan cikgu, kenapa mereka pakai PPE ni? Kenapa Okey, sebenarnya PPE yang awak nampak tadi, dia adalah salah satu alat perlindungan diri. So, soalan cikgu, apakah peralatan perlindungan diri? So, sebenarnya, peralatan perlindungan diri ni adalah kelengkapan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pemakainya daripada bahaya. Okey, so dia nak protect kita. Okey, jadi samalah dalam makmal. Kita perlu pakai peralatan untuk melindungi diri kita daripada bahaya. Kan dalam makmal tu banyak barang-barang yang bahaya, bahan kimia kan. So, ini adalah salah satu contoh. Okey, ni kita nak belajar pasal peralatan perlindungan diri. Yang pertama, kita nak belajar pasal yang dekat mata ni, nama dia kita panggil Google. Alright, Google ni, dia nak melindungi mata kita daripada terkena bahan kimia berbahaya dan logam-logam reaktif. Alright, itu nak protect mata kita. Sebab kalau kena mata, boleh jadi buta kan, bahaya. Yang kedua adalah kita pakai topeng muka, mask. Okey, kalau sekarang memang semua orang wajib pakai mask kan, so memang tak ada masalah. So, kalau sebelum ni, mask ni kita pakai waktu dalam makmal untuk melindungi hidung dan mulut kita daripada terhidu bahan kimia yang sengit dan mudah meruap serta debu-debu. Alright, dia nak protect kita punya hidung dan mulut. Okey, next yang ketiga. Okey, yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan, function dia, dan nama pun sarung tangan, kita nak melindungi tangan kita daripada terkena bahan kimia yang berbahaya. Okey, next. Kita ada, dia apa ni? Baju makmal. Kenapa kita kena pakai baju dia? Kenapa tak boleh pakai baju sekolah je? Sebab kita nak melindungi pakaian atau kita nak melindungi kerosakan pada pakaian. Kan terbakar baju, kena marah dengan mak kan. Sebab tu kena pakai baju makmal. Alright. Yang kelima adalah kasut bertutup. You kena pakai kasut bertutup supaya dia boleh melindungi kaki daripada tumpahan bahan kimia dan serpihan kaca. Contoh kalau you sama belajar kan, kalau you ambil bahagian sains, kalau you nak masuk lab dekat universiti pun, dia takkan bagi you pakai slipper ke sandal. You mesti kena pakai kasut bertutup. Sebab ini adalah peralatan yang boleh melindungi kita daripada bahaya. Okey? Okey, sebenarnya awak janganlah perasan yang makmal je kena ada peralatan perlindungan diri. Sebenarnya pekerjaan lain pun ada peralatan perlindungan diri masing-masing. Okey, kalau tak percaya kita boleh tengok Contoh yang pertama, orang kerja kontraktor. Nampak tak dia pakai safety helmet, dia pakai Google, dia pakai mask, dia pakai sarung tangan, dia pakai apa? Banyak yang dia pakai kan. So next, polis siap pakai helmet lagi kan. Macam kita kat makmal tak ada pun pakai helmet kan. Tapi polis kena pakai helmet, kena pakai baju kalis peluru. Sebab apa? Nak melindungi daripada bahaya. Okay, next. Ini bomber. Abang bomber kita pun banyak nampak helmet, Google, sarung tangan, kasut, baju yang kalis,
api kan. So next, ini adalah doktor. Dia pun ada peralatan perlindungan diri. Ni pun askar. Lagi banyak dia punya peralatan perlindungan diri dia untuk melindungi diri dia daripada bahaya. Alright. Kalau F1 pun sama. Kalau orang yang pelumba F1 ni, dia orang ni ada baju dia yang tersendiri yang boleh kalis api. Dia ada siap pakai helmet lagi dalam kereta, pakai helmet kan. Sebab apa? Nak melindungi diri dia. Sebab dia tahu dia punya risiko-risiko dia kan. Sebab tu dia pakai helmet. Sebenarnya bukan dalam makmal je kita pakai peralatan perlindungan diri. Tapi sebenarnya pekerjaan lain pun ada banyak lagi peralatan dia. Alright? Okey, kita tengok gambar ni. Pernah tengok tak gambar ni dekat makmal awak? Bukan gambar. Pernah tengok tak alat ni dekat makmal awak? Kalau perasan, nama dia siapa? Ni lah dia yang kalau tarik yang benda tiga segi tu, dia boleh keluarkan air yang macam shower lah kan. So yang belah bawah tu dia adalah belah untuk mata. Okey. So sebenarnya ini adalah penyiram kecemasan ataupun kita panggil sebagai safety shower. So sebenarnya dia adalah untuk apa? Untuk membersihkan dan membilas bahagian badan atau pakaian yang terkena bahan kimia dengan segera. So taklah pergi sinki nak gosok-gosok kan. Ni awak tarik je terus keluar air. Kan lagi cepat lah kan. Okay, next. Yang bawah ni kita panggil dia sebagai pembilas mata. Eye wash station. Alright. Sakit tekak ni. So bunyi pun dia lain lah kan. So function dia adalah untuk mencuci dan membilas mata yang terkena bahan kimia dengan segera. Kita tahu lah mata adalah benda yang organ. Alat diri kita yang sangat-sangat penting sebab tu dia menyediakan pembilas mata. Sebenarnya actually dia sama macam sinki kan. Tapi yang ni dia macam auto kan. So sangat bagus. Ini adalah untuk alat untuk melindungi kita daripada sebarang bahaya. Okey. Ini ada dekat makmal. Boleh awak tengok dekat makmal awak. Okey. Okey, ini pula, pernah tengok tak dekat belakang makmal awak ada satu macam almari kan. Tapi dia macam almari kaca. Sebenarnya ni apa ni? Yes, ini adalah kita panggil sebagai, ni alat tau sebenarnya. Nama dia adalah kebuk wasap. Alright, kebuk wasap ni apa? Dia adalah untuk kita jalankan eksperimen. Kalau kita guna bahan yang mudah meruap, kalau kita guna bahan yang mudah terbakar, kalau kita guna bahan yang beracun, bahan yang mengakis atau bahan yang berbau. Tapi kalau nak guna tu, awak letak tangan je awak masuk dalam kaca tu. Kat belah dalam. Janganlah masuk kepala awak. Sebab tak ada function kan. Kalau awak masuk kepala kan. Sebab dia ada macam, dia boleh absorb tau. Semua benda yang beracun, bahan kimia tu dia boleh absorb. Tapi kalau masuk kepala, no meaning lah. Biar awak kat luar kan. Cerita dia. So nama dia adalah kebuk wasap. Okay. Okey, ini pula alat yang kedua. Tadi kita ada kebuk wasap. Ini pula nama alat dia adalah kabinet aliran laminar. Alright, ini adalah untuk kita elakkan kontaminasi atau kita nak elakkan tercemar semasa aktiviti yang berkaitan dengan mikrobiologi dijalankan. Mikrobiologi ni macam you nak guna bakteria kan, alat-alat yang melibatkan mikroorganisma benda hidup, kita akan guna kabinet aliran laminar. Alright, sebab kita tak nak dia tercemar. Okey. Okey, tapi awak kena ingat. Nak ingat apa? Nak ingat kalau setiap kemalangan atau kecederaan di makmal, awak perlu laporkan dengan segera kepada cikgu atau pembantu makmal tau. Ingat. Jangan tak ingat. Okey, bab 1.1 telah tamat. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Soalan 1. Berikan 3 contoh alat perlindungan diri yang perlu dipakai di dalam makmal. Cikgu ajar 5 tadi, cikgu nak 3 je. Boleh? Okey, next yang kedua. Haris kena percikan asid sulfurik kat mata. Sakitnya. Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Haris? Tadi cikgu kata apa yang kena ingat? Kan? Kalau mata dia terkena asid sulfurik, kena buat apa mula-mula? So kita tengok soalan pertama. So 3 contoh alat. So you maybe boleh tulis Google, ataupun topeng muka, ataupun you boleh tulis baju makmal, ataupun tulis sarung tangan, ataupun kasut. Pilih 3 je yang awak senang ingat. Okay. So pasal Haris ni pula, dia kena asid dia masuk mata. Apa yang dia perlu lakukan? Dah mata kena asid kan. Apa yang Haris kena buat? Yes, pertama, Haris kenalah report kat cikgu. Cikgu, mata saya kena asid dah cikgu. Kan, biasa tu. So, yang kedua, dia kena membasuh dan membilas mata dia dengan air yang sangat banyak menggunakan pembilas mata. Kan kita tengok ada eye wash station. Alright, so inilah yang perlu dilakukan oleh Haris. Senang kan? Okey, mari kita lihat soalan terakhir, soalan 3, iaitu tandakan right bagi tindakan yang betul. A. Amardev memakai Google semasa dia mencampur asid dengan air. Perlu tak dia pakai Google waktu dia campur?
Yang B, Akil memakai slipper ketika melakukan eksperimen. Boleh tak pakai slipper? C, Mira membersihkan bahan kimia yang tertumpah di atas meja menggunakan tangan. Fuyo, power Mira. So, jawapan apa? Yang mana betul? Yes, jawapannya adalah A. So, itu saja untuk tajuk 1.1. So, cikgu harap you faham tajuk ini dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. So, itu saja. So, janganlah like dan subscribe channel Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh bagi mempelajari tajuk sains KSM tingkatan 4 yang lain. Okey semua. Thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.